dapat daripada perkataan yang memada akan dia. Perkataan yang memada akan dia akan syubhah. Bahkan jika datang atasmu syubhah ke sesuatu kesamaran pada usuluddin yang takut bahawa cedera pada i'tiqad, maka tertentu atasmu dengan makna jadi fardu ain atasmu. Tertentu atasmu fayata'ayyanu alaika, maka tertentu atasmu, yakni jadi fardu ain atasmu, menghuraikan demikian syubhat itu dengan barang yang dapat, yang boleh. Dengan barang yang dapat, dengan barang yang boleh menghuraikan syubhat. Mana barang ni daripada perkataan yang memada akan dia. Perkataan yang memada akan dia akan menghuraikan demikian syubhat. Daripada perkataan yang memada akan dia akan menghuraikan demikian syubhat. Jadi ini masih lagi sambungan hak fardu kifayah daripada ilmu usuluddin, daripada ilmu tauhid. Fardu kifayah daripada ilmu usuluddin, daripada ilmu tauhid. Selesai dah hak fardu ain dalam ilmu usuluddin, fardu ain dalam ilmu tasawuf selesai dah, fardu ain dalam ilmu fiqh selesai dah. Sekarang dia akan menghuraikan hak fardu kifayah dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fardu kifayah dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni mana hak fardu ain, mana hak fardu kifayah. Kemudian hak fardu kifayah daripada ilmu fiqh. Ilmu fiqh pun mana hak fardu ain lepas dah, mana ke hak fardu kifayah. Jadi sekarang ni hak berkaitan dengan ilmu fardu kifayah daripada ilmu usuluddin, daripada ilmu tauhid. Hak pertama dahulunya ilmu yang sampai tahap level boleh membatalkan, membinasakan agama yang kafir dengan datangkan hujah agama Islam. Hak fardu kifayah juganya boleh membatalkan, boleh membinasakan, boleh membenteras akidah-akidah ahli bid'ah dengan hujah ahli sunnah wal jamaah. Ini berulang kali saya tekan. Boleh membezakan mana akidah ahli sunnah, mana akidah ahli bid'ah, itu fardu ain. Boleh membezakan, boleh cekah. Hak ni ahli sunnah, hak ni ahli bid'ah. Siapa yang menyampaikan, kita tak kira. Walaupun yang menyampaikan orang ustaz yang baharu, muda sekalipun, jelas itu hak akidah yang sebenar. Walaupun datang siapa yang masyhur sekalipun, ribuan yang mengikuti, tetapi didatangkan huraian dengan pegangan ahli bid'ah, kita boleh membezakan salah di hurah tu. Ini fardu ain kepada kita. Macam saya sebut sebelum ni lah, kalau pekoh tak pelik. Seorang main ngajar kata begitu, mari orang lain pula kata begini. Lepas tu pekoh kita tak pelik. Cuma nak pastikan antara dua-dua pandangan berbeza tu, mana hak mazhab Syafi'i, mana hak bukan mazhab Syafi'i. Ada juga hak betul, hak salah pun ada juga. Ada jugalah hak salah. Kita kata hak betul belaka ni. Hak betul belaka sebab didatangkan dengan kitab-kitab mana yang menyatakan begitu begini. Hak mana mazhab Syafi'i, hak mana mazhab lain. Mazhab Syafi'i kedua-dua, kitab tu kitab fiqh mazhab Syafi'i belaka. Hak mana hak pandangan muktamad, mana hak pandangan dhaif.
Gitu je lah. Nak kata mazhab lainnya tidak. Sebab dia diambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tapi pandangan yang berbeza. Satu ustaz mengajar begitu, satu ustaz mengajar begini. Tapi dia ditanya, didatangkan kitab fiqh mazhab Syafi'i. Maka tengoklah hak mana yang muktamad, hak mana yang daif. Ini khilaf pada furung agama, pada cabang agama. Mana kalau kita kadang-kadang jadi macam keliru je, kalau nak beza, tak pelik tu dalam bab fiqh. Adapun dalam bab usuluddin, dalam bab ilmu tauhid, hanya satu jalan sahaja. Hanya satu jalan saja. Maka kena jelas manakah akidah ahli sunnah, manakah akidah ahli bid'ah. Boleh membezakan. Boleh menjelaskan serta membenteras hak pegangan yang bid'ah, itu fardu kifayah. Boleh membezakan tu fardu ain. Salah yang dibicara tu. Hurai di mana salah. Tak pandai nak hurai. Maknanya ilmu tauhid fardu ain je. Tak ada fardu kifayah. Dia boleh huraikan. Didatangkan dengan hujah-hujah akidah ahli sunnah jemaah dengan Al-Quran dan hadis. Makna apa itu? Dia tahu ilmu fardu kifayah. Jadi hak boleh membezakan, hak tu fardu ain. Hak di sini ni boleh membinasakan, boleh membenteras akidah ahli bid'ah dengan hujah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah fardu kifayah. Yang fardu ainnya adalah ilmu yang mengesahkan dengan dia akan i'tiqad. Ilmu untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu hak fardu ain. Kemudian juga dia bicara berkaitan dengan tiada menjadi fardu ain mengetahui segala furuk-furuk ilmu tauhid dan yang halu-halu dan yang mendatangkan segala masail. Jadi dalam ilmu tauhid ni dia panjanglah pembicaraan dia. Hak furuk-furuk cabang-cabang dalam ilmu usuluddin, hak halu-halu dalam ilmu usuluddin tu banyak. Hak tu semua tu fardu kifayah. Macam saya contoh mengelepasnya, sifat-sifat tu, nafsiyah ke, salbiyah ke, ma'ani ke, maknawiyah ke. Itu fardu kifayah. Sifat hali ke, amrun i'tibari ke, wujudi ke, adami ke, itu fardu kifayah. Kemudian bicara ta'alluq secara tafsil, secara detail. Ta'alluq kudrah ada 8. Tu pecahan terbanyak. Itu fardu kifayah. Tapi bicara ta'alluq secara ijma', secara ringkas, itu fardu ain. Cuma kadang-kadang kita ni pegangan kita comel dah. Tapi cuma kita tak boleh nak beza. Di situ ada dua pegangan. Yang pertama, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat iradah. Atau pegangan kita. Satu. Sifat 20. Jadi sifat 20 ni sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sifat kudrah di zat Allah. Ada sifat iradah di zat Allah. Itu tetap ada pegangan kita. Kemudian Allah yang bersifat kudrah, yang mengada meniadakan. Itu ta'alluq dipanggil. Allah yang bersifat dengan iradah, menentu, menetapkan, memutuskan. Itu ta'alluq dipanggil. Itu qada dan qadar tu rukun iman yang ke-6. Cuma kita tak pandai nak sebut ta'alluq. Dulu sebut ta'alluq ni cengang orang. Yang ditahuinya Jepun takluk tanah Melayu. Tu. Jepun takluk tanah Melayu. Itu takluk bahasa Malaysia. Itu takluk mana jajah. Ada pernah dulu.
Ustaz, takluk ni macam Jepun tu ke? Macam Jepun nak pula. Jepun takluk tanah Melayu. Tu jajah. Tu takluk bahasa Malaysia kata. Kata boleh tahan. Masa saya mengaji tak pernah terfikir pun. Takluk tu akan pergi kepada faham takluk jajah. Masuk kampung boleh soal gitu. Ini soal betul benar ni. Bukan soal gurau. Soal gurau lain. Ini soal betul benar. Walaupun kita yang ni asing lah kita panggil. Tidak terdedah dengan takluk. Tapi di pegangan kita tetap dah. Allah yang mengada, yang meniadakan. Itu takluk kudrah. Allah menentu, menetap, memutuskan. Itu takluk iradah. Allah mendengar akan sekian perkara yang ada. Allah melihat akan sekian perkara yang ada. Itu takluk samak dan basar. Takluk ni fungsi kalau kita cakap lah. Khijaan ataupun tugas. Saya ngaji dulu tu sebut tagang. Biasa sebut tagang. Pandai tagang. Kita tagangan dok lah. Yang tu tagang ni khijaan. Yang mana, tapi ni pembicaraan ni secara halus sedikit lah. Tapi secara ijma, secara ringkas kita kena tahu perkara ni fardu ain. Sifat 20 yang ada ta'alluq adalah sifat ma'ani yang 7. Kudrah, iradah sampai ke kalam, melainkan hayah, tiada ta'alluq. Sifat ma'ani yang 7. Nama ma'ani itu fardu kifayah. Sifat ma'ani yang 7, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, ada ta'alluq melainkan hayah. Hayah tidak ada ta'alluq. Wujud kidam bakok tidak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan wujud. Apakah ta'alluq wujud? Apakah khijaan sifat wujud? Apa khijaan sifat wujud? Tak ada ta'alluq, tak ada khijaan. Mewujudkan makhluk, mewujudkan makhluk tu ta'alluq kudrah. Itu qadar. Wujud tak ada ta'alluq. Contoh, baqa. Kekal. Apa ta'alluq baqa? Apa khijaan baqa? Tak ada ta'alluq. Mengekalkan syurga dan neraka. Allah yang bersifat dengan sifat baqa, membaqakan syurga dan neraka. Gitu, boleh? Allah bersifat dengan sifat baqa, kekal. Jadi takluk baqa'nya adalah membaqakan syurga dan neraka. Yang memang syurga dan neraka baqa, kekal. Jadi kekal syurga dan neraka adalah dikekalkan oleh sifat baqa. Tidak. Kekal syurga dan neraka itu datang daripada qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi wujud ke dalam baqa tak ada ta'alluq. Kita pergi pada sifat hayah. Allah bersifat dengan sifat hayah, hidup. Apa ta'alluq sifat hayah? Menghidupkan akan manusia. Menghidupkan akan manusia itu ta'alluq sifat kudrah Allah. Itu qadar. Jadi ta'alluq ni dia fungsi khijaan. Kudrah mengada, meniada. Iradah menentu, menetap. Sifat satu. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah dan iradah. Kemudian kita berpegang Allah yang bersifat kudrah iradah lah. Yang mengada, yang menentukan segala-gala perkara yang berlaku. Itu ta'alluq. Cuma tadi nak beza je. Tambahan pula kalau nak perinci pula. Allah yang bersifat kudrah mengada, meniada. Ta'alluq kudrah, ta'alluq tanjizi hadis. Bagi kudrah yang dipanggil qadar. Hati yang tidak pandai. Itu fardu kifayah. Allah yang bersifat dengan iradah. Ta'alluqnya menentu, menetapkan segala perkara yang berlaku.
Itu ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah qada. Hak ni pecahan-pecahan alif ni. Nama tak kenal, tak berdosa tu. Tapi ta'alluq carakah ni wajib kena tahu fardu ain. Dan memang kita berpegang Allah mengada meniada qadar, Allah menentu menetap itu qada, mengada meniada tu ta'alluq qudrah. Menentu menetap tu ta'alluq iradah. Jadi di situ kita ada dua pegangan. Yang pertama, Allah bersifat dengan sifat kudrah. Yang kedua, Allah yang bersifat kudrah mengada meniadakan. Itu dua tu. Yang pertama, berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Yang kedua, kita berpegang Allah menentu menetapkan. Sebab kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza dengan satu akidah Mu'tazilah. Berbeza dengan satu akidah Mu'tazilah. Allah mengada meniadakan. Allah menentu menetapkan. Tetapi di zat Allah tak ada sifat kudrah. Tak ada sifat iradah. Itu Mu'tazilah. Sekarang Mu'tazilah berpegang Allah mengada meniada. Tapi di zat Allah tak ada sifat kudrah. Allah menentu menetapkan. Tapi di zat Allah tak ada sifat iradah. Itu Mu'tazilah. Allah mengada macam mana tak ada sifat kudrah. Allah mengada meniada dengan zat Allah sendiri bukan dengan sifat kudrah. Allah menentu menetap macam mana tak ada sifat iradah. Allah menentu menetap dengan zat Allah sendiri bukan dengan sifat iradah. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah. Kita akan berpegang. Di zat Allah ada sifat kudrah. Di zat Allah ada sifat iradah. Mengada meniada tu ta'alluq kudrah. Menentu menetapkan itu ta'alluq iradah. Tak pandai nak bilang. Tapi di pegangan ada lah tu. Jadi bicara ta'alluq ni fardu ain juga. Hak secara ijma' secara ringkas. Perici itu fardu kifayah. Ada ni. Hak ni kita sebut secara kasar lah. Ni tambah pula Mazali ni. Bahkan jika datang atas musyubahah pada usuluddin yang takut bahawa cedera pada i'tiqad, maka tertentu atasmu, jadi fardu ain atasmu, menghuraikan demikian syubhah itu dengan barang yang dapat. Mana daripada perkataan memada akan dia akan menghuraikan demikian syubhah. Di asalnya fardu kifayah. Pembicaraan ni asalnya fardu kifayah. Tetapi walaupun fardu kifayah, terkadang menimbulkan syubhah. Tambahan pula sekarang, kita belajar sekarang dia sudah jadi terbuka. Kita belajar sudah jadi terbuka. Sebab ada live, ada rakaman, jadi terbuka. Yang mana terkadang dalam pembicaraan ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf ke, ilmu fiqh ke, ada pembicaraan yang dalam-dalam, halu-halu. Yang mana terkadang bagi orang yang baru-baru nak belajar, fardu ain pun tak beres. Hak dalam-dalam, hak halu-halu ni fardu kifayah bukan fardu ain. Tetapi mereka terdedah awal. Mereka terdedah awal dengan pembicaraan ilmu tauhid yang halu-halu, pembicaraan ilmu tasawuf yang halu-halu. Mereka terdedah awal. Walha ilmu tauhid yang halu-halu, yang dalam-dalam, ilmu tafsir yang halu-halu, yang dalam-dalam, nak belajar tu beres fardu ain dahulu. Tapi kenapa mereka terdedah awal? Sebab langit sudah terbuka. Langit sudah terbuka. Yang mana terkadang baca kitab tauhid lebih tinggi. Baca kitab tasawuf lebih tinggi. Hak mungkin ada dalam majlis ilmu tu orang hak kemah dan fardu ain.
Tapi kalau orang ikut live FB, ni akan timbul kesamaran, syubhah yang perlu pada huraian. Yang perlu pada huraian. Hak ni sekarang ni banyak sekarang ni. Tambahan pula, hak dalam rakaman tu tak apalah dalam pengajaran. Kadang-kadang orang ni suka. Dia potong-potong rakaman yang pembicaraan tu agak halus, yang memerlukan huraiannya detail, dia potong pendek, dia pun share. Ada ni. Di share. Terkadang dia tulis perkataan yang guru mengajar tu. Dia tulis. Kemudian dia pun share dalam FB. Yang mana pembicaraan seumpama tu tak sesuai dalam FB. Yang orang mengajar ni dia masa yang lama panjang. Boleh dengar daripada awal sampai ke akhir. Sekarang ni dia hanya potong saja. Dia hanya potong. Dia potong pula tepat hak nyakut bagi dia. Pada tepat nyakut. Pada tepat nyakut. Ni bisa ni. Ramai tak tahu ni. Kita share ni. Sebab apa? Nak tunjuk kita ni ngaji tinggi. Kita ngaji tinggi. Kalau share bicara tauhid asas-asas, kalau share bicara tasawuf asas-asas, tu orang lain pun tahu dah. Ni share tinggi-tinggi. Share tinggi-tinggi. Hak halu-halu, hak dalam-dalam. Barulah hebat tu kan share tu. Tapi tak tahu itu menimbulkan fitnah, syubhah kepada orang ramai. Jadi orang ramai ni hak pembicaraan halu-halu dalam ni bukan fardu ain. Tapi apabila keadaan jadi seumpama tu, orang ramai pun kena tahu juga syubhah ni. Tahu koda mana? Koda dengan barang yang dapat, yang boleh daripada perkataan yang memada akan memada untuk menghuraikan syubhah tu. Kena tambah ilmu pula. Takut kadang-kadang dalam FB ni. Ni contoh. Kita mengaji hak asas. Kita bicara iradah ni, ketentuan azali. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara yang akan berlaku pada azal, pada sedia kala. Dia panggil tanjizi qadim. Ketentuan azali. Yang kita mengajar peringkat permulaan, kita akan nyatakan tidak ada tanjizi hadis bagi iradah. Tak ada ketentuan yang baharu bagi iradah. Tak ada. Tanjizi qadim saja bagi iradah. Allah menentukan sedia kala. Tidak ada Allah menentukan yang baharu. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah pada azal muwafaqah dengan ilmu. Ilmu Allah tanjiz qadim, mengetahui sedia kala. Tidak ada Allah mengetahui yang baharu. Kalau berpegang ada perkara yang Allah baru mengetahui, tu kapi terus. Berpegang Allah baru je mengetahui. Asalnya Allah belum mengetahui. Maknanya asalnya Allah jahil perkara tersebut. Allah mengetahuinya baharu. Tu kapi terus. Jadi tidak ada mengetahui yang baharu. Allah mengetahui tanjiz qadim, mengetahui sedia kala. Jadi pembicaraan qada, ketentuan Allah iradah, sedia kala jugalah sebab qada iradah ni muwafaqah dengan ilmu. Tapi memang ada dalam kitab, kalau bicara kitab yang lebih besar, kitab Aqidatun Najin contohnya, ada ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah, bagi iradah. Mana ketentuan yang baharu bagi iradah. Ni kena perici ni. Bukan ada ketentuan tambahan. Bukan ada keputusan yang baharu. Tu mustahil gitu. Dah apa makna dalam kitab kata ada ketentuan yang baharu? Ketentuan yang baharu ni hanya Allah menetapkan hak ketentuan hak azal. Bukan buat ketentuan baru. Ni ada huraian ni. Huraian ni tak perlu, tak sesuai untuk dalam FB. Orang mengaji di masjid pun boleh tentu boleh faham benda ni. Tapi ada di share dalam FB. Ni jadi syubhah orang ramai ni. Ada ni. Itu contoh.
Kalau bicara berkaitan hukum akal. Bicara berkaitan hukum akal. Harus pada akal. Harus pada akal Allah mengada meniadakan tiap-tiap mungkin. Harus pada akal. Janji perkara itu perkara mungkinun, perkara yang jaizun, harus Allah mengada dan meniadakan. Perkara wajib tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang harus itu berkait dengan kekuasaan Allah taala. Harus pada akal dipanggil. Maka termasuk perkara yang harus pada akal, dimasukkan orang beriman bersoleh ke neraka. Dimasukkan orang kafir ke dalam syurga. Akal boleh terima. Harus pada akal. Sebab apa? Sebab seorang tu beriman tu. Beriman bersoleh tu qada belah ke? Allah nak bersyurga ke? Allah berneraka ke? Akal boleh terima belah ke? Sebab apa? Sebab beriman seseorang, beramal soleh seseorang, hak Tuhan. Syurga hak Tuhan, neraka hak Tuhan. Dia nak mana bubuh gila hak dia. Sebaliknya orang kafir. Kafir tu pun qada Tuhan. Harus tuan nak bersyurga. Ada ni. Ini bicara harus akal zati. Belum bicara lagi harus akal aridi hukum syarak. Ini pembicaraan kitab memang ada lah ni. Halus-halus ni. Halus-halus ni ada. Tapi kalau didedahkan. Macam sekarang ni kita terdedah lah sekarang ni sebab kita ada live FB. Kalau potong setakat tu, share, rebuh. Potong setakat tadi, 2-3 minit saya sebut tadi kan. 2-3 minit. Harus pada akal. Allah memasukkan orang beriman soleh ke neraka. Dan harus pada akal. Allah memasukkan kafir ke syurga. Potong setakat tu, oh hebat lah. Waktu kan potong. Waktu kan potong hebat. Waktu kan mengajar lah, kena fitnah. Ada ni. Itu hanya bicara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang Allah Taala lakukan adalah barang yang Allah qadakan pada azal. Allah kuasa meniadakan janji perkara harus. Tapi Allah mengadakan sungguh sebagaimana yang Allah qada pada azal. Jadi qada Allah pada azal, orang beriman bersoleh syurga. Qada Allah pada azal, orang kafir neraka. Jadi sampai masa orang yang beriman bersoleh, Allah bubuh syurga lah, takkan bubuh neraka. Orang kafir, Allah bubuh neraka lah, takkan bubuh syurga. Sebab itu qada Allah pada azal. Macam mana kita boleh kata itu qada Allah pada azal? Sebab qada Allah gaib. Tak ada orang tahu qada Allah. Malaikat pun tak tahu qada Allah. Qada Allah pada azal hanya Allah yang mengetahui. Tapi macam mana boleh kata itu qada Allah pada azal? Sebab Quran yang beritahu. Quran yang beritahu kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar tu. Quran beritahu dah tu. Beriman beramal soleh syurga kan? Itu qada Allah pada azal. Betul kafir pula. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Quran kata buat ni. Oh kafir neraka kekal selama-lamanya. Itu qada Allah pada azal. Tilik kepada hak qada Allah pada azal, tilik kepada janjian Al-Quran, wajib akal aridi, wajib syarak orang Islam beramal soleh syurga. Wajib akal aridi, wajib syarak orang kafir neraka. Hak tadi kata harus akal zati. Hak ni dan kita Al-Misbahul Munir ni hak perkara saya sebut tadi ni. Terkadang jahilnya di kalangan mereka yang tidak disangka-sangka jahil. Siapa yang tidak disangka-sangka jahil? Kita akan dengar. Kita akan dengar jahil. Tak sangka kamu jahil. Gitu.
Orang mengajar lah. Oh, ustaz pun jahil juga. Ustaz pun jahil juga dalam bab ni, nak bahas bab ni. Ada ni. Tiba-tiba terdedah umum. Tapi bukan mendedahkan umum, tapi oleh kerana ada live FB. Jadi orang suka ambil hak ni, hak mana? Hak gempok. Mana? Hak gempok lah, hak. Mana hak ada tu, orang apa? Orang berkata apa tu? Hak jenis lah isu-isu yang gitulah. Orang suka gitu sebab nak angkat diri. Ada ni. Jadi syubhahlah seumpama tu. Allah beriman bahawa soleh pun harus pada akal. Allah pun neraka kesiang gitu. Lepas tu orang kafir pula tambah syurga. Harus ada akal zati. Tak kira kepada qada azali lagi. Tak kira pada janji Al-Quran lagi. Yang Allah akan buat adalah apa yang Allah qadakan pada azal. Yang Allah akan buat apa yang Allah janji dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran mustahil bohong. Janjian Al-Quran mustahil dimungkiri. Kalau bicara bab kuasa Allah, Allah kuasa baka. Janji perkara yang harus pada akal. Jadi nak bicara kata Allah boleh, kehendak Allah boleh mengadakan. Itu bicara suluhi coding tu. Tapi itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Tapi terkadang kita perlu tahu juga. Fardu kifayah ni. Kita biasa bercakap. Allah boleh mematikan kita bila-bila masa. Kan kita cakap gitu kan? Allah boleh mematikan kita bila-bila masa. Boleh. Tapi Allah mematikan? Allah mematikan masa yang Allah qadakan pada azal. Sampai masa tu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Tapi kita cakap Allah boleh mematikan kita bila-bila masa. Bercanggah tu. Hak dengar iza ajaluhum tu. Sampai ajal baru Allah mematikan. Sampai ajal Allah mematikan. Tak akan lewat sesaat. Tak akan cepat sesaat. Boleh sampai ajal. Ajal kita Allah telah qadakan pada azal. Macam mana kita kata Allah boleh mematikan kita bila-bila masa? Kalau Allah boleh mematikan bila-bila masa, berarti Allah belum mengqadakkan kita matinya bila. Faham tak ni? Macam contoh kita buat misal. Tu barang kita. Kita nak ambil daripada orang pinjam tu, kita boleh ambil bila-bila masa. Sebab kita nak janji dengan dia, nak pergi lama mana. Ni contoh-contoh. Barang kita pinjam pada seseorang. Kita tak tetap bila kita nak ambil. Maka kita boleh ambil bila-bila masa. Ada ni. Sebab kita tak tetap. Boleh ambil bila-bila masa. Jadi kalau Allah boleh mematikan bila-bila masa. Seperti Allah belum meletakkan lagi mati itu bila. Oh, Allah qada dah pada azal. Allah qadakan pada azal. Bila kau ajal. Sampai masa ajal, Allah mematikan. Bukan mematikan bila-bila masa. Tapi, bukan mematikan bila-bila masa. Tersebut, boleh mematikan bila-bila masa. Itu yang disuluhi kodim bagi kudrah. Boleh je. Allah mematikan sungguh, tanjizi hadis, sebagaimana yang Allah qadakan pada azal. Ajalnya bila. Jadi kena faham pula suluhi qadim bagi kudrah. Fardu kifayah. Tapi untuk menghuraikan syubhah, kena tahu juga. Tak syubhah kita. Allah boleh mematikan bila-bila masa. Allah mati makan tidak ada qada, tidak ada kehendak kita tapak Allah pada azal. Maknanya asalnya pembicaraan ni fardu kifayah. Asalnya fardu kifayah. Tapi kalau timbul syubhah kesamaran, maka tertentu atasmu. Fardu ain. Fardu ain atasmu menghuraikan demikian syubhah. Kena belajar biar reti. Kena belajar biar reti. Ada ni.
Maknanya kalau tanya, Allah kuasa ke tak satu-satu perkara? Tengok. Allah di bawah makdur kekuasaan Allah ke tak? Kalau perkara tu hak sului qadir, di bawah kekuasaan Allah belaka. Tadilah. Mematikan masa di bawah kekuasaan Allah. Tapi hak mematikan sungguhnya bukan daripada masa yang Allah qada pada azal, itu bukan duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah mematikan seseorang sebelum sampai ajal. Kalau sebelum sampai ajal Allah mematikan seseorang, berarti Allah jadi lupa. Allah jadi nyanyuk, mustahil sama sekali. Jadi kata tadi itu hak seluhi je. Di bawah makdur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh hak perkara yang jadi syubhah. Sama juga kalau pergi bicara bab ilmu-ilmu tasawuf yang halu-halu, yang dalam-dalam, yang akan menimbulkan syubhah. Kenapa? Kerana sudah langit terbuka. Tambah pula yang membicarakan tu pula yang memang tidak mursyid, yang memang bukan ahli. Maka akan menimbulkan syubhah kita pada kita pula dah. Hak dia tu memang bawa salah. Yang kita ni macam mana yang kita ni pula? Akhirnya menafikan makrifah, menafikan tauhid seseorang. Kita duk ngaji dah ni. Makrifah permulaan agama, tauhid untuk sah makrifah, untuk sah tauhid, untuk sah iman, kita mengaji qada fardhu ain tauhid je lah. Tapi mari syubhah bagai-bagai. Kenapa? Kerana salah bawakan hak ilmu tasawuf halu dalam-dalam oleh mereka yang tidak berkelayakan. Yang menafikan makrifah, menafikan tauhid kepada seseorang yang makrifah akan Allah, seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Timbul bagai-bagai. Ini contoh. Kita belajar dan kita berpegang. Rezeki kita daripada Allah. Rezeki kita bukan daripada kerajaan. Rezeki kita bukan daripada syarikat company, bukan. Rezeki kita daripada Allah. Itulah pegangan kitanya. Kita bekerja dengan kerajaan. Kita bekerja dengan syarikat. Kita bekerja dengan company. Tapi pegangan kitanya rezeki itu daripada Allah. Tak ada yang berpegang rezeki daripada kerajaan, rezeki daripada syarikat. Tak ada. Rezeki itu daripada tu pegangan. Tapi kalau rezeki itu daripada Allah, kenapa apabila timbul kemungkinan cerita akan dihentikan kerja? Kalau kerajaan tak ada dah. Kalau company, kalau syarikat, kerajaan dia dihentikan kerja sebab nak kurang pekerja. Tak ada lah kerajaan ni. Syarikat lah dah. Tak ada kerajaan. Sampai masa nak kurangkan pekerja dihentikan. Penceng awal tu adalah dah. Kalau kita mudah hak syarikat. Syarikat ni biasalah. Sampai masa apabila syarikat tu merosok, dia akan mengurangkan pekerja. Berpegang rezeki itu daripada Allah, bukan daripada syarikat. Tiba-tiba syarikat nak mengurangkan pekerja. Maka timbullah kemungkinan-kemungkinan akan dihentikan kerja. Maka mereka yang kemungkinan dihentikan kerja ni timbullah bimbang di hati. Sebab apa ni? Sebab macam-macam lah. Banyak tanggungjawab, banyak tanggungan, banyak nak kena bayar. Bini pula nak beranak, anak pula nak sekolah, contoh. Maka timbullah kebimbangan, akan dihentikan kerja. Kenapa nak timbul bimbang? Rezeki bukan daripada syarikat, rezeki daripada Allah. Kenapa kamu nak bimbang? Kalau betul kamu berpegang rezeki daripada Allah, relaxlah. Bukan rezeki daripada syarikat, rezeki daripada Allah. Kenapa kamu bimbang? Bila kamu bimbang saja, kamu tidak ada makrifah, kamu tidak ada tauhid, kamu tidak ada akidah, kamu masih lagi mensyirikkan Allah. Ini ada yang bawa seumpama ni. Ini memang salah, jelas. Macam mana kita kalau timbul syubhat seumpama tu? Yang asalnya kita tu dah bicara, tapi orang ni bicara salah.
Bicara salon masuk dalam rakaman. Bicara salon ni masuk dalam rakaman. Jadi syubhah tak kita? Kesamaran tak kita? Sebab memang bila kemungkinan dihentikan kerja, memang duk using dah, duk bimbang dah. Tiba tu dalam rakaman tu kata tak ada makrifah, tak ada tauhid, tak ada akidah. Kalau ada tauhid, ada akidah, berpegang Allah yang merezekikan, kenapa nak takut kalau syarikat buang? Rezeki ada di mana-mana. Salah tu salah, tapi timbul tak syubhah kepada kita. Sebab dinafikan makrifah. Tak ada makrifah, ibadah tidak akan diterima. Tak ada tauhid, tak ada akidah, ni beratlah. Dia menafikan akidah, rezeki daripada Allah. Kerana dikatakan bimbang tu. Bila bimbang, maka dinafikan akidah seseorang, rezeki daripada Allah. Ini betul pengajaran yang salah. Tapi ada rakaman sekarang ni, bawakan seumpama ni. Itu mereka. Kita macam mana? Timbul tak syubhah? Timbul syubhah. Kena ngaji lebih sikit. Salahnya salah di mana? Di salah nak membezakan hak bicara makrifah pegangan syariat dengan makrifah aulia. Kita nak membezakan tauhid pegangan dengan tauhid syuhudi. Sekarang ni timur nama tauhid sufi dia panggil. Dia tak nak membezakan. Tak ada ni. Hak i'tiqadi dengan syuhudi tak nak bezakan. Memang ajaran tu karut salah. Tapi kita akan timbul kesamaran. Sebab dinafikan makrifah, dinafikan tauhid, dinafikan akidah. Ini berat ni. Tak ada benda lah. Kalau tak ada makrifah, tak ada tauhid, tak ada akidah. Kerana timbul bimbang apabila kemungkinan akan dihentikan kerja. Bukan kata sendiri itu yang bimbang. Bini rumah pun bimbang, keluarga kapung pun bimbang. Masing-masing tak ada makrifah belaka ni, tak beriman rezeki daripada Allah. Siapa tak beriman rezeki daripada Allah? Tu hati bimbang, itu hati orang awam, tak ada salah apa pun. Tapi kenapa dia kata tak ada makrifah? Ni, disalah, salah pengajaran. Betul dia salah pengajaran, tapi syubhah ada kepada kita. Syubhah kita kena tahu juga sedikit. Hak salah pengajaran, pembicaraan ilmu tasawuf haqiqah daripada mereka yang tidak mursyid, mereka yang salah huraian, yang akan menimbulkan syubhah kepada orang ramai. Jadi kita orang ramai timbul syubhah ni, kena belajar lebih pula. Banyak lagi lah timbul pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk syubhah kesamaran kerana mari ada pengajaran yang salah. Jadi mana-mana syubhah yang timbul pada usuluddin yang asalnya membicarakan perkara tersebut fardu kifayah, dia akan jadi fardu ain. Kita kena belajar sampai wajib kita belajar pakai boleh menghuraikan, boleh menjelas, boleh menguraikan. Kita nak cerita kawan tak, tapi boleh salah di situ. Boleh menghurai tu. Itu fardu ain. Jadi kira sekarang ni fardu ain tauhid pun jadi luah dah. Asalnya fardu kifayah, kemudian jadi fardu ain. Kenapa? Kerana timbul syubhah. Syubhah kenapa? Kerana terkadang terdedah dengan ilmu tauhid yang halus-halus awal, belum kemah lagi fardu ain. Yang keduanya kerana timbul pengajaran tasawuf haqiqah yang terpesong, yang akan menimbulkan syubhah pada usuluddin. Itu bicara bab maqam. Itu bukan bicara bab usuluddin, bab tapak agama, bab tauhid, bab akidah. Bukan makrifah pun agama, bukan. Tapi dah salah pengajaran, akhirnya kita timbul syubhah. Jadi atas kita yang ilmu tu asalnya fardu kifayah, jadi tertentu atasmu juga. Jadi fardu ain atasmu menguraikan maka syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memada akan dia. Lepas tu insya-Allah minggu depan saya akan datangkan lagi contoh-contoh syubhah pada usuluddin mari daripada kerana terdedah dengan ilmu tauhid yang lalu terlampau awal, dan juga kerana mari dari pengajaran tasawuf haqiqah yang terpesong, yang akhirnya menimbul syubhah pada usuluddin kita, yang akhirnya yang asalnya fardu kifayah jadi fardu ain. Kita belajar boleh menghuraikan, boleh faham kita syubhah tu di mana, kenapa timbul syubhah seumpama tu. Asal fardu kifayah jadi fardu ain. Dan takut olehmu dan berbantah-bantah dan berkelahi, maka bahasa keduanya itu penyakit yang semata-mata tiada obat baginya, maka peliharakan
peliharakan olehmu daripadanya dengan sekuasa-kuasa kamu. Malam ni kita ikut masa. Sebab apa? Masa tak ada ni, suara tak ada ring panggil. Suara panggil. Tarik benda panggil. Tarik itulah, hak tak ada ring tu lah. Panggil bertarik benda panggil. Tapi mula-mula tadi tu kejut juga sebab sebelum ni dak lah apa ke tarik ring gitu. Kena tarik ring. Tapi alhamdulillah lah bolehlah selo-selo. Betul-betul awal. Jadi insya-Allah saya sebut tadi tu kita akan sambung balik minggu depan lah syubhah-syubhah yang timbul pada usuluddin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.